Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua sahabat-sahabat dari Bicara Akhir Zaman, kepada semua tuan-tuan, puan-puan, para pengkaji, para pemerhati, para peminat dunia kajian teori konspirasi, agenda konspirasi ataupun mengenal tanda-tanda akhir zaman, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, setiap kali kita melangkah keluar dari rumah, kita akan kadang-kadang kita akan memandang ke langit, ya. Dan apabila kita memandang ke langit, kita akan terlihat beberapa jaluran seperti asap putih yang memanjang, ya. Dan asap ini kadang-kala di dalam pada sesuatu waktu ataupun beberapa hari sekali ia akan berlaku sebanyak 4 atau 5 jalur putih yang berselerak di atas angkasa, ya. Jadi adakah ini satu kerja-kerja aktiviti melakukan pembenihan awan, ya. Jadi ramai antara masyarakat yang masih mengatakan itu adalah pembenihan awan ataupun yang mereka gelarkan asap dari kapal terbang. Jadi baiklah, saya akan berkongsi sedikit maklumat kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Jadi pembenihan awan dan chemtrails ini adalah dua benda yang berbeza, dan berbeza juga matlamat mereka, tidak sama satu antara lain, ya. Okey, kalau daripada sudut pembenihan awan, biasanya mereka akan melakukan aktiviti penyemburan dengan menggunakan pesawat-pesawat kecil yang ringan serta akan terbang yang secara tidak melebihi 10,000 kaki, iaitu di mana terdapatnya awan-awan nimbus, ya, iaitu awan hujan. Jadi pembenihan awan tidak akan menghasilkan jalur-jalur yang panjang di langit, ya. Manakala chemtrails pula biasanya ia akan disembur dengan menggunakan pesawat-pesawat terbang yang besar serta tinggi yang melebihi 10,000 kaki, iaitu di mana terdapatnya gumpalan awan cirrus, ya, iaitu kawasan stratosfer, ya, stratosfer. Jadi chemtrail akan menghasilkan jalur yang panjang yang berwarna putih. Jadi chemtrail sini tuan-tuan dan puan, daripada maklumat kajian-kajian yang dilakukan oleh masyarakat yang menyedari hal ini di barat, ya, terdiri daripada golongan-golongan profesional, ya. Jadi chemtrails ini mengandungi berbagai jenis bahan kimia yang sangat berbahaya seperti barium aluminium, merkuri, radioaktif thorium, kadmium, kromium, nikel, barium dan pelbagai istilah lagi, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, seperti yang anda ketahui, aktiviti-aktiviti penyemburan bagi chemtrails ini bukan hanya dilakukan daripada waktu pagi sehingga petang senja. Ia akan dilakukan juga di waktu malam. Jadi di waktu malam ini, kalau tuan-tuan berada di luar pada rumah, cubalah tuan-tuan melihat ke atas, ya. Kerana kadang-kadang kita akan memang terjumpa awan-awan ataupun kesan-kesan daripada chemtrails ini, ya. Jadi apa akan terjadi sekiranya kesemua bahan kimia tersebut masuk ke dalam tubuh badan manusia, ya. Jadi sudah tentu kita akan menerima pelbagai kesan yang mengakibatkan penyakit-penyakit yang berbahaya, ya. Jadi tuan-tuan dan puan, di antara proses chemtrails ini berlaku ialah awan yang disebarkan itu akan menjadi panjang dan ia mula tersebar ke kiri dan ke kanan, semakin mengembang dan ia berada di angkasa sehingga beberapa jam, ya. Jadi ketika proses penyebaran chemtrails ini akan berlaku, bahawa chemtrails akan menjadi semakin menipis, ya, tetapi tidaklah cukup nipis sebenar-benarnya untuk bertukar menjadi wap. Jadi chemtrails ini memang tidak akan menjadi wap, tuan-tuan dan puan, ya, tetapi ia akan membentuk kabus dan kadang-kala kesan berminyak yang akan mengembang dan membesar lebih dari pesawat yang melepaskan
chemtrails ini. Begitulah kebanyakan masyarakat yang mengetahui mengenai chemtrails ini mungkin melalui daripada pembacaan ataupun mereka jumpa di dalam internet yang ada media-media menunjukkan secara video, ya. Kemudian apabila mengetahui hal ini, jadi seseorang itu akan keluar dari rumah dan mula mencongak ke langit, ya. Jadi mereka akan terkejut kerana menyedari apa yang mereka ketahui berkenaan chemtrails ini juga berlaku aktiviti itu di atas kepala mereka, ya tuan-tuan dan puan. Jadi rata-rata manusia atau golongan masyarakat, ya, masih lagi menyangka bahawa awan putih yang berada di belakang laluan kapal terbang pesawat itu ia adalah merupakan asap daripada exhaust pesawat. Itulah andaian yang mereka anggarkan, ya, kerana mungkin kurang pendedahan dan kurang informasi. Jadi insyaAllah dengan video ni kita harapkan semoga sahabat-sahabat, rakan-rakan kita di luar sana mendapat sedikit informasi yang diperlukan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, terdapat lebih daripada 100 buah negara yang telah menjadi korban aktiviti agenda menyebarkan chemtrails ini, ya. Begitu juga ia akan mengakibatkan keracunan kepada manusia, ya. Dan negara yang paling banyak menerima kesan-kesan ini adalah di Amerika Syarikat sendiri, ya. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan, sedikit sebanyak yang dapat saya kongsikan berkaitan hal chemtrails ataupun jejak kimia ini. Jadi untuk maklumat informasi yang lain, insyaAllah tuan-tuan dan puan boleh ke page Facebook Bicara Akhir Zaman. Di sana saya akan berkongsikan lagi berkaitan hal-hal chemtrails, ya. Sebenarnya walaupun ia telah lama berkaitan hal chemtrails ini, tetapi masih lagi menjadi kurang informasi kepada orang-orang lain. Jadi insyaAllah sama-samalah tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat yang dihormati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membantu menyebarkan video ini ataupun apa-apa saja artikel yang tertulis berkaitan chemtrails, ya. InsyaAllah sekadar perkongsian, tidak ada niat untuk mengajar sesiapa pun. Semoga anda sentiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada bala bencana dan juga fitnah akhir zaman dari Dajjal. Jadi tuan-tuan dan puan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.